Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmal. Okey, hari ni kita nak cerita sikit tentang pengenalan hidrolik. So, hidrolik ini bermaksud daripada perkataan hydro, iaitu cecair atau minyak, dan ulik, iaitu pengaliran cecair di dalam pipe. Okey, dalam prinsip hidrolik ini kita dapat menyatakan bahawa kawalan sifat-sifat mekanikal yang menggunakan cecair. Yang kedua, sistem hidrolik ini banyak digunakan dalam kerja-kerja mengangkat atau menolak benda-benda kerja yang berat seperti lori, kereta dan sebagainya yang melibatkan kuasa yang terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazwan bin Muhammad akan menerangkan industri yang kami pilih, iaitu industri pembuatan besi dan keluli. Industri besi dan keluli ini terbahagi kepada beberapa bahagian seperti pembuatan keluli dan rolling, pembuatan steel making tanpa pembuatan keluli, dan pembuatan produk separuh siap daripada bahan keluli dan besi seperti bodi kereta, bongkah besi dan plug besi. Dalam hal ini, kita akan lebih tertumpu kepada industri pembuatan produk separuh siap daripada bahan besi dan keluli. Industri besi pada masa kini memamerkan pengeluaran secara besar-besaran dengan peralatan yang besar, kerja yang konsisten, pembuatan besi hingga ke rolling. Syarikat-syarikat pengeluaran keluli besar pada masa kini menumpukan sebahagian besar pengeluarannya secara besar-besaran. Oleh kerana keluli adalah bahan yang sangat penting dari segi ekonomi di negara ini pada masa kini. Disebabkan pengeluaran keluli dan besi yang dilaksanakan secara besar-besaran pada masa kini menyebabkan industri ini memerlukan teknologi atau tenaga kerja yang kuat dan pantas untuk membentuk besi dan keluli menjadi bentuk yang diinginkan. Ini kerana mereka memerlukan pengeluaran keluli yang banyak dan tinggi pada setiap hari. Oleh itu, kita dapat lihat pada hari ini mereka banyak menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan sistem hidrolik seperti hydraulic press machine dan sebagainya lagi. Mari kita lihat teknologi-teknologi pada masa kini yang menggunakan sistem hidrolik dalam industri pembuatan keluli dan besi. Teknologi hidrolik telah dibangunkan pada tahun 1975. Perkataan hidrolik berasal dari perkataan Greek hydro, iaitu air. Kini perkataan hidrolik digunakan untuk pemampatan cecair di mana ia menjana daya dan pergerakan menggunakan bendalai hidrolik. Bendalai hidrolik berfungsi sebagai media untuk memindahkan kuasa. Sistem hidrolik adalah tahan lasak dan bertindak pantas. Sistem hidrolik merupakan suatu sistem yang menggunakan minyak untuk menghasilkan daya gerakan. Sistem hidrolik diaplikasi secara luas di dalam industri automobil. Ianya digunakan pada jengkaut, mesin gerudi, batuan jentolak, mesin penempa, mesin pelarikan kawalan komputer, jentera pertanian, kenderaan berat, mesin injeksi plastik dan mesin decasting. Sistem hidrolik ini dapat membantu jentera mengangkat dan menurunkan beban yang berat. Pada masa kini, sistem hidrolik yang moden telah dilengkapkan pada traktor bagi melakukan kerja-kerja yang lebih rumit. Okey, kita lihat kepada prinsip Pascal. Yang pertama, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas sesuatu cecair boleh dipindahkan ke seluruh cecair itu dengan seragam. Yang kedua, prinsip Pascal juga dikenali sebagai prinsip pemindahan cecair dalam cecair. Mari kita lihat kepada komponen-komponen yang ada pada mesin tekanan hidrolik. Yang pertama adalah hose. Hose merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain di dalam sistem. Ini bermakna peranan hose amat penting di dalam sistem hidrolik. Penggunaan hose di dalam sistem hidrolik bergantung pada jenis sistem yang digunakan. Injak pelega atau relief valve. Ini berfungsi untuk mengatur atau membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem penyejukan. Jika terjadi ketekanan yang berlebihan daripada pan hidrolik, maka katuk outlet akan terbuka dan tekanan yang berlebihan tersebut akan dibuat atau dikembalikan bagi menuju ke tangki. Motor penggerak. Motor penggerak boleh dibahagikan kepada dua, iaitu motor penggerak yang menggunakan DC atau menggunakan tenaga elektrik. Motor penggerak ini berfungsi untuk menggerakkan pump.
pump. Pump berfungsi untuk memindahkan cecair hidrolik dari tangki ke seluruh sistem. Pump boleh dikatakan sebagai jantung kepada seluruh sistem hidrolik. Jadi ia merupakan komponen asas yang penting bagi sistem ini. Reserve tank. Reserve tank berfungsi sebagai tangki penyimpanan cecair hidrolik. Di dalam tangki ini tersimpan baki cecair yang diperlukan saat proses hidrolik berjalan. Pada tangki ini pula, seorang teknisien akan memeriksa keadaan cecair hidrolik di dalam sistem hidrolik sama ada masih bagus atau perlu diganti atau ditambah. Oil cooler. Oil cooler berfungsi untuk menyejukkan cecair hidrolik. Cecair yang telah digunakan dan diberikan tekanan tinggi akan menyebabkan suhunya meningkat. Cecair dengan suhu yang tinggi ini akan mengalami penurunan kualiti serta berisiko merosakkan komponen lain sehingga perlu disejukkan. Filter atau penapis. Ia berfungsi untuk menghalang berdasin seperti habuk atau keluli daripada memasuki sistem hidrolik. Injap kawalan manual. Ia dikendalikan oleh tangan. Ia digunakan untuk keperluan automasi yang lebih sedikit, sistem hidrolik laras kecil atau jarang. Silinder hidrolik. Ia berfungsi untuk membuat sesuatu kerja dan menghubungkan kuasa hidrolik kepada kuasa mekanikal. Silinder bergerak sebagai lengan mekanikal yang digunakan untuk mengangkat atau menolak atau menggerakkan sebarang alat-alat penggerak. Silinder mengandungi sebuah aki piston yang digunakan untuk menggerakkan piston yang dipasangkan kepada penghujung aki itu. Piston digunakan untuk memerangkap minyak hidrolik dalam silinder. Pressure gauge atau meter tekanan yang berfungsi untuk mengukur tekanan yang berlaku terhadap cecair hidrolik. Bendalai hidrolik. Bendalai ini berfungsi untuk memindahkan tenaga dari tenaga cecair kepada tenaga mekanikal. Ia juga berfungsi sebagai menjadi pelincir kepada bahagian yang bergerak, menjadi pelega kepada bahagian yang bertemu, menjadi bahan penyejuk kepada sistem. Electric Control Box. Ia berfungsi untuk mengawal sistem mesin tekanan hidrolik ini supaya dapat dikawal secara automatik. Terakhir adalah pressing plate ataupun plate penekan yang berfungsi untuk meningkatkan volume tekanan daripada silinder untuk menekan bahan besi atau keluli supaya menjadi bentuk yang diinginkan. Dalam kebaikan hidrolik adalah sistem hidrolik ini mudah dikawal. Yang kedua, dapat mengangkat beban berat dengan cara yang terkawal. Yang ketiga, sesuai untuk mengendalikan pergerakan laju dan perlahan dengan sangat tepat iaitu G2. Yang keempat adalah dapat menghasilkan daya yang tinggi dengan menggunakan elemen-elemen yang kecil. Mari kita lihat kelemahan yang dihadapi oleh sistem hidrolik ini. Kelemahan pertama adalah hidrolik motor sering putus dot bone dan shaft. Putusnya dot bone dan shaft ini akibat overload, yakni beban yang diangkat oleh motor hidrolik melebihi kemampuannya. Overload ini sering terjadi akibat beberapa faktor, yakni faktor pertama adalah kedudukan motor hidrolik dengan roda shaft tidak balance. Yang kedua, kedudukan motor hidrolik yang goyang. Keburukan sistem hidrolik yang kedua iaitu hidrolik latching silinder sering patah dan bocor. Antara sebabnya ini berlaku kerana panel interlock yang kebersihannya tidak berfungsi dengan baik, dan yang kedua, posisi latching silinder tidak tepat dengan latching hole. Yang ketiga, keburukannya adalah peralatan tidak berfungsi secara automatik. Kebiasaannya ini berlaku kerana pressure switch tidak berfungsi dengan baik. Keburukan yang keempat adalah bunyi bising yang terhasil daripada pump sistem hidrolik itu sendiri yang menyebabkan gangguan kepada persekitaran sekeliling. Yang kelima adalah risiko berlakunya kebakaran akibat daripada kebocoran sistem hidrolik ataupun disebabkan oleh kepanasan melampau yang berlaku terhadap sistem hidrolik tersebut. Yang keenam adalah risiko berlakunya pencemaran persekitaran kerana bahan buangan hidrolik yang dibuang secara tidak terkawal ataupun secara haram.